Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita buka majlis, kita dah baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati bersama kita pada malam ini Ustaz Abdullah bin Muhammad, Pegawai Agama Jadiah Diri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah malam ini kita akan adakan kuliah maghrib bulanan kita lah, untuk kuliah 9. Dan Alhamdulillah malam ini dapat jumpa lagi dengan Ustaz lah. Setelah dia marinya bulan 9 2016, dulu lama dah mari, 12 bulan 9 2016 Ustaz mari. Masa tu kita buat kuliah rohnia, kita buat sembang masa ada kutipan rohnia, dan kita bagi juga lah oleh tu. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita jumpa lagi Ustaznya untuk mari, dan kita nak minta Ustaz kongsinya pasal husnul khatimah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita beri perhatian kepada kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan kuliah kepada kita semua. Dipersilakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا. Ya Allah, ajarkanlah kami perkara-perkara yang boleh berfaedah pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah ilmu apa yang telah kamu ajar kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dalam bab agama. أقول في البداية والنهاية كما قال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما ولي الخلافة فقال: أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، إلى آخر الخطبة التي خطبها. Terima kasih pada Abang pengurusi kita. Kamu tak tahu nama, tak malah deh. Nama apa? Syawah. Oh, Ustaz Syawah ni. Terima kasih pada Ustaz Syawah. Satu pengurusi, Tok Ime, dan juga AJK Masjid. Seterusnya adik kakak muslim-muslimat, anak mukim Cengapolah
yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali syukur, terima kasih kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuaca molek, lepas tu pula duduk dalam masjid yang kita kata yang aman, yang tenteram, kata yang damai dalam keadaan suasana molek lah alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil surah ke masjid sini? Balasah. Balasah Singapura lah ni. Mudah-mudahan niat kita, usaha kita, perjalanan kita daripada rumah mari ke masjid, mari ke surau, mari ke Balasah ni akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah juga ambanya kita kira mungkin kali kedua lah Amo tak ingatlah masa amo bertugas di Pasir Putih dulu daripada tahun 2004 sehingga 2008 kah. Amo dah 5 tahun sini. Amo pernah kendak mari saya tak ingat. Tak ingat Allah Taala, tapi amo balik bayar masjid ni, awak surat Balasah ni. Cuma hak tentunya hak sebagaimana Ustaz Syawal kata tadi 2016. Mari ketika tu untuk membicarakan tentang puak-puak Rohingya lah, dan alhamdulillah sumbangan daripada pihak orang kampung ni melalui masjid disalurkan kepada pihak puak-puak Rohingya. Dan untuk malam ininya sebagaimana kata Ustaz Syawal tadi, dia kata kita nak supaya hidup kita ni, mendapat husnul khatimah. Kita nak gitu dah. Maksudnya kita nak supaya hidup kita ni mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah ni maksudnya pengakhiran yang baik. Maksudnya hak Tuhan kira ni. Tak dalam kepala kita, hak Tuhan kira, hak Tuhan ambil kiranya, hak ngesuk sekali. Sebelum kita mati tu lagu mana amalan kita, pengakhiran hidup kita hak tu yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia ni mati dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurga. Sekiranya pengakhiran hidup dia kakak nak mati, dia ni buat benda tak comel ni. Kalau ikut cerita-cerita macam-macam lah, mati digolok kau ni contoh ni. Ataupun mati dalam keadaan minum arak ke, mati dalam keadaan mabuk ke, maksudnya pengakhiran hidup dia tu bagi kita lah tak comel lah, tak comel. Okey, cumanya kita nak supaya hidup kita ni biar comel, kita nak gitu. Kita nak supaya hidup kita ni biar molek, biar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hidup kita lah gitu kita nak, ya dah. Jadi insya-Allah pengakhiran hidup kita pun akan jadi comel. Jadi pada tu kita kena baiki semua. Jadi amo nak ambilnya pesanan daripada Tok Guru hamba Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti masa mau ngaji di Mekah dulu. Pernah ngaji dengan dia, dan dia ni merupakan pensyarah di Universiti Madinah Al-Munawwarah, Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, dan dia tok guru paling kita kata utamalah kepada Sahibus Samah Datuk Mufti Kedah Persekutuan dulu Dr. Zul Kifli Al-Bakri, dan lah ni dia jadi Menteri Agama pula. Jadi tok guru dia paling besar sekali, paling banyak dia nadah kitab ngajinya ialah Dr. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Jadi ada masa dalam majlis ilmu, ada orang tanya dia, orang minta pandangan dia, tolong bagi 3 pesanan. Dia nak 3 tak sebanyak. 3 pesanan supaya orang yang bertanya tu, dia kata supaya hamba ni dapat hidup atas muka bumi dalam keadaan yang comel molek, diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Tak sebanyak. Kalau banyak dia tak ingat. Kalau 3 tu ingat lagi lah. Nak pula kita ni orang lama ni
Kalau lebih pada 3 tu kadang-kadang tak ingat dah, kocak dah. Kocak dah. Kalau 3 ni insya-Allah mudah ingat. Nanti apa tu Dr. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti pun dia pesan, dia kata dalam hidup kita ni biar ada 3 perkara. 3 perkara. 3 perkara kita kena jaga 3 perkara. Insya-Allah hidup kita ni akan selamat. Okey. Qala Syekh dia kata kita kena jaga 3 perkara. Yang pertama, apa dia kita kena jaganya? Haqqullah dia panggil. Mudah ya, haqqullah. Haqqullah ni hak Allah. Tanggungjawab kita kepada Allah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tak kira tina, tak kira jantan. Tak kira orang tua, tak kira orang muda. Yang pertama kena jaga apa? Hak Allah ni tanggungjawab yang perlu kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, Syekh kita pesan, dia kata haqqu nafsika. Hak kita kepada diri kita ni. Diri kita ni. Ada tangan, ada kepala, ada mulut, ada hidung, ada rambut ni, diri kita. Tanggungjawab yang perlu kita laksanakan kepada diri kita sendiri. Diri kita. Lagu mana cara kita nak laksanakan tanggungjawab kita kepada diri kita? Yang ketiga, haqqul ibad. Yang perlu kita jaga ialah hak hamba Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ni. Hak masyarakat. Hak terhadap isteri, hak terhadap anak, hak terhadap masyarakat, hak terhadap ibu bapa. Kena jaga, kena laksanakan tanggungjawab kita terhadap hamba-hamba Allah di atas muka bumi ni. Syekh kata fa idza waffaqakallahu azza wa jalla wa addaita haqqahu wa lam tadhlim nafsaka wa lam tudayyi' huquqa ikhwanikal muslimin wa lam tu'dhi khalqallahi faqad aflahta wa fuzta fawzan 'azima. Dia kata apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah, memberi taufik, menjadikan kamu ni dapat melaksanakan hak terhadap Allah. Maksudnya pertama ni apabila Allah SWT beri taufik kepada kita, tahu sekali taufik kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah lah kita ni Allah SWT telah beri petunjuk taufik dia kepada kita, sehingga kan kita ni boleh mari ke masjid. Boleh mari ke masjid pada malam ni, atau balas pada malam ni. Kalau bukan dengan taufik hidayah daripada Allah SWT, mungkin kita tak sapa masjid pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi kita dapat melaksanakan hak kita terhadap Allah, dan kita tidak menzalimi diri kita. Maksudnya kita melaksanakan tanggungjawab terhadap diri kita, dan kita tidak cuai dalam melaksanakan tanggungjawab kita, hak-hak saudara kita, hak-hak orang Islam, dan kita tidak, akhir sekali kita tidak menyakiti makhluk-makhluk Allah SWT atas muka bumi ni. Faqad aflahta. Nescaya kok mana pun kamu akan berjaya. Kamu akan mendapat kemenangan. Kamu akan mendapat kejayaan yang sebenar-benarnya. Comellah. Yang pertama atas sekali hak Allah. Yang kedua hak terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap masyarakat, terhadap orang Islam, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat 3 tu comel selalu. Tu dia. Kemudian Syekh kita bersih satu persatu. Amun ayat panjang pun sebab Isya pukul apa? Isya kita berhenti ia lama juga. Isya pukul 8.13 lebih kurang masa lebih kira setengah jam lagi. Kita bagi kita kira cerita sikitlah. Nak ayat banyak pun takut tak ada. Muslimin-muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali Syekh kita bersih hak kita terhadap Allah, tanggungjawab kita terhadap Allah ni lagu mana?
dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, sari-sari. Pagi ke petang ke malam ke waktu mana-mana. La tahmil hamman. Dia katakan jangan kamu duk mikir benda yang kita kata lebih besar daripada benda kena mikir hak utama sekali maksudnya. Kena mikir benda yang paling utama sekali ialah bagaimana kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hak utama sekali dah hidup kita. Bangun tidur ke, nak tidur ke, nak buat kerja ke, nak makan ke, nak bersama dengan anak ke, tak dalam kepala. Lagu mana aku nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana cara supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni suka, redha. Redha kepada aku. Tu dia. Kena tak benda kita kata kalau kita dia panggil agenda lah. Agenda utama. Dalam hidup kita ni, agenda utama lagu mana cara kita kena mikir untuk kita mendapat redha Allah. Kena tak depan nombor satu sekali. Cuma kita fikirlah ni. Kita lah ni. Kita dak mikir ke apa? Hak ada bini seorang nak bini dua contoh. Hak tak ada tok lelaki nak berlaki contoh. Hak ada anak so nak anak dua. Hak tak ada anak nak anak. Baru bagi hak lapar suruh nak makan, mikir. Hak dagang suruh nak minum. Hak ada baju buruk nak beli baju baru. Hak ada motor nak beli kereta, hak ada kereta nak beli lori, ada lori nak beli. Tak ada. Jadi hati tak. Amba kata mau tak sihat hati kamu sendiri. Kadang-kadang kita tak agenda utama, kita mikir tentang lagu mana cara kita nak dapat redha Allah. Allah jauh sekali nak selamat hidup ni. Agenda utama dalam hidup kita ni kena tak Tuhan depan dulu. InsyaAllah kita akan selamat. Tapi lah ni banyak kena tuning. Di tayar dia kena balancing semua. Kalau tayar kereta tak. Jadi alah kiri alah kanan tak. Duk main kona ke tu kona ke ni. Tak betul semacam. Mata-mata balancing. Mata-mata tuning tayar. Mungkin tak betul. Jadi kita nak betul hidup kita ni. Nak betul nak kita ada comel hidup kita ni. Lagu mana? Utama sekali dalam hidup kita ni, agenda utama. Selain daripada kerja-kerja tu, kena mikir lagu mana nak suruh Allah SWT redha ke aku. Lagu mana cara supaya Allah SWT aku nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa tu jadi agenda utama. Bapa. Kita kena ingat annallaha khalaqaka. Allah SWT dia buat kita. Kalau Allah SWT tak jadikan kita, tak ada atas muka bumi ni. Tak jumpa dengan tuan pengurusi kita, Cik Syawal ni, tak kena jumpa. Lepas tu pula comel pula dia cipta kita. Manusia ni comel, dia otak atas, kepala lah ke atas. Kalau tengok kita ni serupa dengan lembu lah ke mana? Sama otak dengan tu. Jadi otak dia atas, nak cerita bijaknya manusia ni. Kaki duduk bawah. Cara berjalan ni, cara penyusun ni, cara beres. Comel tu manusia dapat mentadbir bumi, dapat mengurus kehidupan di atas muka bumi ni. Tu dia. Lepas tu dia kata we makan kita. We makan kita. Nak cerita rezeki Allah SWT ni. Kalau dia kata ni rezekimu, kita makan ikan kembung. Ikan kembung kita makan, itu ikan kembung sekilo lah ni apa ya 12 ya apa mahal lah ni. Ikan kembung seekor tu dia kata ikan kembung ni akan jadi rezekimu. Ikan kembung tu mari mana? Laut Mediterania, ke laut Jepun, ke laut Andalas, ke laut Cina Selatan ke. Ikan kembung daripada berjuta-juta ikan tu.
Dia tak ada dia ni ikah ni daripada start buat sama. Sabar kena egak kena buka kau kena kain kau. Kena bong kau kena sebedu tak kira lah. Pergi nak tak perahu, nak tak kapal kemudian orang beli untuk peraih beli, patut peraih beli tu dia jual pula kepada pekedar-pekedar. Dia jual patut pula kita pergi beli jalan ni kan. Kata ikan ni akan masuk dalam mulutmu. Akan masuk dalam mulut kita. Siapa dia suka? Siapa dia suka? Kalau dia kata adik nah ni jadi bini kita. Contoh adik nah jadi bini kita. Bagi bini hamba lah. Akan jadi bini kita jadi tak kira lah asal dia ni. Kalau kata Abeli ni jadi lelaki kita, cakap ada pisah orang lain. Pisah lah ke mana pun Tuhan kata dah jadi lelakimu. Dah jadi binimu. Nak perancangnya tu. Padahalnya adik nahnya orang jangok. Kalau zaman dulu sekolah tu cantik. Bakal berebut belakang. Abeli berebut, abejak berebut, abehing berebut ni. Berebut ni. Masa johne tu abehing abeli abejak tu jelindah. Sampai ke abehing abeli abejak ni baloh. Tiga-tiga baloh. Tiba-tiba boleh kau abeh pula. Cerita. Kalau ikut perancangan ke mesti akan boleh kepada abehing. Sebab duk gawe lama ni kat 20 tahun gawe. Atas surat kalau lah ingat WhatsApp nak telefon, voice call, video call, telefon, tanah call ni macam lah ni tak. Nak cerita. Dia tu kata dia tu tak ada. Rezeki abek lah. Boleh ke abek Saya dah suka. Ni perancangan tak. Kita kata walaupun benda tu kita kata tapi perancangan. Tak suka aku tengok adik nah dulu. Lah kalau dengar abehing juga rapat benar lah. Siapa kau mokpok royak pun tak dengar. Nak abehing juga. Abehing pun ada nah tiba-tiba boleh kau abek. Tu sama masalah. Tu hai belaka kerjaan ni. Wasaqaka gui minum. Patu wi nikmat. Allahu akbar. Wi hidayah. Wi pakai bui kerja, bui gotu, dia belakang. Tak ada orang yang kita kata mampu untuk beri rezeki sebagaimana Allah SWT beri rezeki. Kalau orang lain siapa kita rezeki tu, apa? Tu daripada Allah SWT juga. Kalau Tuhan tak tunjuk ke kawan tu untuk ibitih kita, untuk menyumbang, untuk beri rezeki kepada kita, untuk bayar hutang kita. Untuk tolong kita, untuk bantu kita, ni saya tak akan berlaku. Tuhan lagi royak, sentuh hati kawan tu supaya kawan tu berminat untuk tolong kawan ni. Daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Cuma kalau kita fikir apabila benda tu telah berlaku, Allah perancangan ini adalah merupakan perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amoi contoh sikit, tahun ni mak amo meninggal. Mak amo meninggal. Dia nak cerita perancangan Allah SWT tu memang amo kata ada perancang benda ni. Jadi amo sebelum mak amo mati tu amo nampak dia segar. Jadi apa nampak dia segar ni, kita pun tak caralah mana dah. Maksudnya dulu kita cara juga tapi dari sisi kesungguhan untuk cara tu tak orang segar kan. Orang segar. Jadi kita pun sibuk. Masa dulu PKP kita tak nak buat kerja dah. Bajet kau ni kalau lepas pada PKP ni banyak nak buat. Urusan ni khusus ada seminar ada. Mungkin masa PKP tu kat 5 bulan tak nak buat gapo. Jadi paksa pergi pun kerja lepas pada PKP. Dan di PKP lagi. Yang baru ni teruk lagi kita kata kawalan pergerakan tu sebab kat tadi nak gerak langsung. Ni boleh tu pergi kerja. Dia sibuk sikit. Jadi kita pun tak caralah mana. Tu dia. Jadi hari Rabu amo balik, amo kata hari Rabu ni amo pergi jeli, lepas tu amo nak ngajar lepas hari ngarik, lepas tu amo nak pergi 4 kelas Quran amo buat. 3 perkara amo nak buat. Jadi belum pada ni amo tak penuh. Kadang-kadang tak mikir pun nak tidur di jeli tu. Sebab kita sibuk. Sebab kita sibuk tak ada pas kota baru, pas kau besuk mana. Jadi hari tu ni hari Rabu tu. Ambo lepas pada kerja balik pergi Masjid Kaleh, lepas tu
oyak kemu ambo nak buat kan. Mungkin dia segar, nampak segar kan. Kata ambo nak pergi 4 kelas Quran. 4 kelas Quran tu ambo pula pergi pula kedai kopi nak bicara masalah surau, nak buat surau di Masjid Gunung Ring. Pas ada pergi kedai kopi tu, ada ambo telefon, kata mu ambo sakit. Ambo tak sihat, tak ada nak nyawa. Ambo balik, bongkar balik tu. Jangan ada dia lah ambo ni, ajang ngucap ke apa, dia pun meninggal pada masa tu. Tu dia. Kalau ikut logik kita ni, kalau Tuhan tak atur benda tu, oleh kerana kita ni sibuk, tak ada nak balik jeli, duk main kokok lain, nescaya kita tak akan dapat bersama dengan mak kita ketika kita mati. Lepas dia berlaku tu, Allahu Akbar, ni perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh aku ni berada di sebelah mak aku masa dia menghempuskan nafas terakhir. Alhamdulillah, nak ceritanya tu perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita. Nak ceritanya kita ni gapo-gapo nikmat, gapo-gapo semua sekali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah agenda utama dalam hidup kita, kena tune ni semua. Kena ingat aku tak boleh ni, kena ingat Tuhan dulu ni. Nak buat ni kena ingat Tuhan. Kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dialah aku berada di atas muka bumi ni. Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadap Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah. Lepas tu kita baca pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Baginya kerajaan, raja segala raja. Wa huwa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup, dia yang mematikan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Tu agenda utama kita dah. Tu dia. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi apabila kita tak Tuhan depan kita, kita nak buat apa-apa, insya-Allah Allah SWT akan mencukupkan apa dia yang kita nak. Sebab kita ingat dia rezeki kita. Fadhkuruni azkurkum. Wahai manusia, ingatlah aku ni. Sebutlah aku. Kena ingat sama aku. Nescaya aku akan ingat kepada kamu. Tuhan kata dalam Quran, fadhkuruni, ingatlah aku. Mu ingat aku ingat kamu. Mu tak ingat aku tak ingat kamu. Malah gitu, lawan dia. Kata kadang-kadang kita ni keyakinan kita tu tak ada. Kok mana kita kena yakin. Rezeki kita duk makan tu. Nasi kau gapo, kau wudu, kau air, kau gapo. Ni daripada Allah SWT. Kalau tu hetak orang mari ni, tak melalui orang sikit-sikit ni saya aku tak boleh minum. Itu dia. InsyaAllah Allah SWT akan mencukupkan apa dia hak kita nak. Allah SWT akan jaga kita. Allah SWT akan jaga kita. Sekiranya kita tolong Allah, tolong agama Allah. Tolong Allah ni tolong agama Allah lah. Menyebarkan Islam ataupun buat hadis suruh tu, Allah SWT akan tolong kita. Allah SWT akan tolong kita. Wala yansurannallaha man yansuruhu. Wala yansurannallah. Dengan taukid. Maksudnya kok mana pun. Kok mana pun. Wajib mesti. Allah Subhanahu Wa Taala akan tolongmu. Sekiranya kamu tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sebarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Fadhkuruni, hendaklah kamu ingat aku, nescaya aku akan ingat kamu. Jadi apabila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jaga ke apa? Mana kita nak letak telinga kita? Telinga kita nak kita dengar lah ni. Kita nak letak mana? Nak dengar gapo? Nak dengar gapo? Benda comel ke benda tak comel? Lagu mana kita nak letak mulut kita tu? Lagu mana kita nak jaga mulut kita tu? Lagu mana kita nak jaga mata kita? Masya-Allah. Masa kita bersendirian ataupun masa kita duduk ramai-ramai. Biasanya masa duduk bersendirian ni Tuhan uji kita. Apabila kita tak Allah depan, insya-Allah Allah SWT akan bantu kita. Allahu Akbar. Tu. Jadi kita kena besar hak Allah, tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
kena besar. Kalau Tuhan suruh sembahyang, kena sembahyang. Tuhan suruh puasa, kena puasa. Ni tanggungjawab yang perlu kita laksanakan terhadap Allah. Tuhan suruh puasa, kita kena puasa. Tuhan suruh sembahyang, kita kena sembahyang. Ni kerja siapa tak sembahyang. Rezeki Tuhan beri kita. Tuhan kata ambil dah ada munak kat. Tuhan kata siapa dia usaha dia boleh. Tapi cara Allah SWT beri itu tidak serupa dengan orang yang betul-betul beriman. Orang yang dia betul-betul sayang. Orang yang betul sayang, dia Allah molek, dia wi molek. Ada keberkatan dalam rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Ada keberkatan. Kita, jiwa kita senang, anak kita jadi juru, kita dengan bini kita jadi bahagia, kita duduk di rumah kita serak, tenang. Tak boleh tak tengok bini, tak boleh tak tengok tok lelaki, tak boleh tak tengok anak. Apabila duduk beripung, Allah tenangnya. Tu keberkatan. Walaupun gaji kecil tapi cukup untuk kita anak beranak pakat makan. Supaya sampai dulu ayah kita, mak kita buat kerja, boleh jaga anak, boleh beri nafkah anak selama 10 orang. Kerja orang kita, dengan ujung jari ni ya. Kita lah ni gaji 20,000 sebulan tapi tak cukup semacam. Lepas ada kereta kecil nak kereta besar, lepas kereta besar nak besar lagi, lepas bini sah nak bini dua dah contoh ni. Dia jadi macam tak duk mikir hal-hal ke dunia ya. Amak ayah kita duk mikir lagu mana nak besar nak ngaji anak ni. Tuhan tolong walaupun kita kata tak nak sabar. Noreh kita boleh jaga anak 10 orang. Masuk you belaka. Masya-Allah. Itu dia. Jadi kena besar hak Allah SWT. Ni cari kerja siapa tak ingat Tuhan. Tak sih. Ni banyak berlaku zaman lah ni. Mungkin di Singapura ni orang pokok Singapura ni buat kerja ingat Tuhan semua. Bila-bila menoreh tu subhanallah dah. Walaupun kita kata duk mai haji. Duk mai haji tawakah. Mai haji tawakah. Allahu akbar. Ada. Kena makan kita Allahu akbar boleh makan alhamdulillah dah. Boleh haji dah. Ayat ceritanya berjauh dari Singapura ni. Tapi kalau kita Kuala Lumpur kan masya-Allah. Kalau ada anak Kuala Lumpur, kalau orang biasa kerja Kuala Lumpur, pagi sampai pukul 8. Pukul 8 sampai pukul 5 pergi kerja pejabat. Hungga kau ni. Sampai kau kena telah penado semua. Penado apa? Penado aktifas. Boleh pada telah tu anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala, sibuk belajar. Sebab penipalo sakit kepala telah penado. Saya kata mana? Dia kata siapa tak ada masa nak mikir sakit kepala ni. Siapa pukul 5 petang pula duk mikir ni. Lagu mana nak nego malam tu pasal malam. Kelik di rumah duk siap-siap pukul 12 malam balik di rumah. Lepas tu tidur 5 jam. Pagi esok Allahu akbar. Duk mikir pagi duk mikir tak ada. Orang Singapura ni relax dah. Pagi duk mikir maya subuh, pagi subuh zikir. Dia kedai kopi, bila bini kopi, tu sebeh datang ni. Subhanallah. Tu dia. Hebat ni. Jadi, kita kena besar lah besar hak tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Maksudnya kita kena serah malu Kita kena serah malu takut Allah SWT tengok kita ni dah kadang kita buat maksiat. Naudzubillah lah jadi kita kena serah malu selama mana kita ni sihat. Tuhan sihat kita. Kesihatan ni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan ni maksudnya kalau kita fikir tiba-tiba gak kena sakit, darah tinggi ke, kecil manis ke, kecil masak ke, tak kira lah. Kena nyakit. Mesti ada perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kena. Kalau ikut kita, habis hubak dah kita telah. Hubak daripada pamoga ke, daripada macam-macam, habis hubak. Tiba-tiba kena juga nyakit. Bapa. Itu perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut dari segi logik, telah hubak tak ada nyakit dah. Tiba-tiba kena juga nyakit. Itu perancangan daripada Allah SWT. Ketika kita sihat ni kena serah malu maksudnya kalau ketika sihat ni kita tak sungguh mana untuk melakukan ibadat. Sepatutnya dengan rezeki sihat terhebui, nikmat sihat terhebui ni kita kau semangat untuk kita melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak ketika sakit baru semangat nak buat ibadat. Orang cerita lah. Itu habis sihat kita kena serah malu sebab terhebui.
Tuhan anugerahkan kepada kita kesihatan. Ya Allah, aku suka malu. Ya Allah, mu isihakkan aku, tiba-tiba aku tak pergi masjid contoh. Ya Allah, aku suka malu. Ya Allah, kalau mu isihakkan aku lah ni, tiba-tiba aku tak semaya. Boleh semaya, boleh rokok, boleh gotu, boleh gani. Jika sakit orang nak rokok tak boleh, nak sujud tak boleh, barulah bersungguh nak semaya. Na'udzubillahi. Hak tu kebanyakan kita lah ni. Aku tu tengok orangnya kebanyakannya tak suka malu ketika dia sihat. Tak suka malu pada Allah SWT untuk pergi tempat-tempat maksiat. Ketika dia sihat ni tak khabar. Tak khabar ketika dia sihat. Ralik, hanyut. Tak ingat Tuhan. Pak, Tuhan sakit. Alhamdulillah Tuhan sakit. Ya Allah, kami sihatkan aku nak pergi ke masjid. Aku malah tinggal dah balas. Apa ni, Singapura lah. Baru-baru mikir. Jika sihat ni tak khabar ingat. Tak suka malu sikit apa pun. Aku sihat kamu. Kamu tak ingat aku ke? Tapi Tuhan tak ingat gitu lah. Dah demo nak tak ingat ikut demo. Ikut demo, rugi demo. Allah SWT tak ada rugi sahabat pun. Rugi kita. Okey, muslim-muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis apa ni untuk hak Allah apa anja dah habis. Esok dah. Sikit mana ambil mana pukul berapa esok dah. Lepas 13. Esok dah. Esok dah. Tak apa. Okey, tu hak Allah dah. Insya-Allah kita pakai baiklah dah. Hak selama kini kita hanyut, selama kini pagi kita duk mikir ke benda lain. Waktu zuhur kita duk mikir ke benda lain, waktu asar kita duk mikir ke benda lain, waktu maghrib kita mikir ke benda lain. Kita ubah tuning kita waktu subuh, kalau gapo dia kita nak buat supaya Allah SWT suka kita. Waktu zuhur, bila-bila kita kerja kita ingat pada Allah SWT. Mudah ya. Kita kena ingat Tuhan semua. Tuhan semua ni tidak semestinya kita sembahyang, tidak semestinya kita puasa. Kita berzikir tak pada. Nak masuk tandas baca doa, nak naik masjid baca doa, nak naik kenderaan baca doa. Tu maksudnya Allah SWT kalau kita ingat pada Allah SWT, Allah SWT akan ingat kita. Tu di antara hak Allah Subhanahu Taala yang kita kena buat. Okey, yang kedua hak kita terhadap diri kita. Jadi manusia yang paling bahagia ialah orang yang dapat mentazkiyah diri. Tazkiyah jiwa. Tazkiyah ni dapat menyucikan jiwa dia daripada kekotoran dosa. Kekotoran dosa ni mari daripada maksiat. Sekali orang maksiat hati kita jadi hitam. Sekali orang maksiat hati kita jadi hitam. Jadi hitam kita pun cuci dosa tadi dengan kita ni buat amal ibadat. Kita ngaji Quran ke, kita sembahyang ke. Jadi kita nak boleh hati kita cuci apabila hati kita bersih. Kita akan rasa bahagia, kita akan rasa tenang. Kita akan rasa bahagia, kita akan rasa tenang. Nak cari bahagia, nak tenang tu payahnya. Lah ni kebanyakan orang ada ilmu bab stres. Ilmu cara tak siwi sumbak. Ilmu tak siwi bimbang. Sebab ramai kata-kata mungkin di Singapura ni tak ada orang bunuh diri. Kes apa? Kes sumbak tak ada. Di Jepun tu, rakyat Jepun, rakyat paling ramai sekali bunuh diri. Kenapa? Kerana stres. Dia kerja, tidak kerja apa kita. Dia workaholic. Kerja sungguh-sungguh. Muka nak pitih, muka hidup atas muka bumi ni tak ada benda lain, nak ke dunia. Tak ingat ke akhirat. Tak ada akhirat, ke dunia je. Siapa kau kerja tu, siapa kau dah malam nak cerita. Kita tak apa-apa kat itulah kita ni, alhamdulillah. Stres kerja ni. Stres kerja. Jadi bunuh diri. Okey. Jadi untuk diri kita ni pertama sekali kita jangan kena bebaskan diri kita ni daripada api neraka. Tak boleh pertama sekali. Kena bebaskan diri kita ni daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Nak bebas diri kita ni pada azab Allah dengan kita melaksanakan kita kata kewajipan kita. Kewajipan sembahyang, al-faraid ni, kewajipan sembahyang, kewajipan puasa, kewajipan haji. Nak selamat diri kita ni. Tadi lah ni kita tak fikir tu. Kita biarlah ikut dia lah lagu mana pun. Moga kita tak dapat akhirat. Lah ni diri kita ni nak selamat diri kita ni daripada api neraka ni. Utama sekali nak selamat diri kita daripada api dimakan oleh api neraka. Lepas tu pula nak kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Lepas tu pula jangan kita ni paksa diri kita buat benda hak kita tak mampu.
Jangan paksa. Tu dia. Sama ada dari bab urusan agama ataupun urusan dunia. Ni awak nyaya ke diri kita. Dalam bab agama ni, tapi tak ada lah zaman ni yang merasa tak ada jenis pesing, sungguh untuk semaya, sungguh untuk puasa siapa kau tak buka, sungguh untuk semaya siapa kau tak tidur. Ya, ada zaman Nabi kan, ada 3 orang lelaki, dia tanya khabar isteri Rasulullah SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, tanya amalan ibadat Nabi, puasa lagu mana, semaya lagu mana, bangun malam lagu mana. Jadi 3 orang ni kata, dak buat lagi tu cara tu. Buat kita buat gini. Asal kita kata aku nak puasa tak sibuk dia kata. Nak puasa aku malah bokor dia kata. Okey. Asal lagi aku nak bangun semaya malam aku malah tidur dia kata. Batu pula ayat 3. Dia apa ayat 3? Puasa semaya malam. Ayat 3 ni tak ingat dah. Tak apa. Nak ceritanya aku tak sini nikah dia kata. Aku tak sini nikah. Yang jatuh kan malah nikah kata. Jadi 3 ni apabila dia nak buat lagu tu tahu ke Nabi. Dia tahu ke Nabi. Nabi pun boleh ngajar, dia kata bapa gak ada di kalangan puak-puak kita ni hak jenis pesing. Nak bangun malam tak boleh tidur, nak puasa tak boleh buka, hak tak boleh menikah. Dia kata aku ni orang yang paling rapat dengan Allah. Aku merupakan orang yang paling hampir dengan Allah SWT. Aku puasa, aku buka. Aku ni bangun malam aku tidur. Lepas tu pula aku nikah dia kata. Nak jadi Nabi aja dia ni orang paling hebat sekali tu. Nak jadi tak ada lah orang paling hebat pada dia. Siapa kawannya? Tak ada lah ni orang. Kalau boleh kata si puasa buat kita dah. Kalau boleh kata si bangun malam. Orang dulu dia usaha. Kalau boleh kat nawak yang terbaik ni, berebut nak buat ni. Bonga. Kalau tengok kain dia ni buat amalan sunat apa ni sedekah. Tengok kain dia sedekah banyak tu. Ya Allah, aku tak nak sedekah lagi. Koyak Nabi, ngadu Nabi, wahai Rasulullah. Orang kaya ni boleh derma, boleh sumber. Kita orang sesak ni tak ada dalam nak palanya. Orang lain tak ada lagi tu. Tengok orang masjid, elok dia lah dah. Tengok orang ke masjid, dia kedai kopi, orang pengorek. Ngorek dah kita ni tu tengok tak email lagi masjid. Elok kau tak email lah, weh dia lah. Muka dia masuk syurga sok dia, weh dia lah dia kata. Dia lock dia lah masuk syurga. Boleh buat kurang gitu pula. Kalau orang dulu berongan berebut. Tengok saya dia lebih sikit pahala. Royak ke Nabi nak lagu mana? Nabi royak. Ajar-ajar. Tahu kau orang kaya buat juga sebagai orang sesak ni. Lepas tu pula orang sesak ni deki pula. Orang kaya buat juga. Hamu royak. Hai Rasulullah nak lagu mana lagi nak lebih pahala. Nabi kata, tu kelebihan masing-masing lah nak buat mana. Aku pun nak buat kamu lah. Berebut. Tu dia. Lepas tu pula siapa pakai kat tu? Tu urusan agama, urusan dunia ni pula. Urusan dunia ni siapa pakai kat? Kita buat kerja ni tak tidur. Buat kerja pakai hari tak tidur. Nego duk mikir hal dunia kau tu gani tak tidur. Nengok nyayah diri kita. Buat sebagaimana biasalah. Jangan siapa kau sakit orak, siapa kau patah, siapa kau stres. Tu tak boleh buat nyayah diri kita. Tu Nabi kata wali nafsika alaika haqqa, terhadap diri kamu kena laksanakan hak dia. Hak dia kena jaga molek. Kamu kata pertama sekali kita sebagai orang Islam kena jaga diri kita daripada disentuh ataupun dibakar dalam neraka. Okey, yang terakhir sekali hak hamba. Hak hamba, amat secara ringkas. Yang pertama sekali hak kita yang perlu kita laksanakan, hak kita terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut Nabi. Okey. Yang kedua lepas Nabi, hak kita terhadap kedua orang tua kita. Kalau orang yang masih ada orang tua, Allahu akbar. Jalan untuk kita menuju syurga amat mudah, terbuka luas. Maksudnya kalau nak masuk syurga, buat baik dengan orang tua. Oleh Quran sebut lagu mana cara kita nak baik dengan orang tua. Tak boleh kita menyakiti orang tua kecil. Tak boleh dah. Enggak katok tapal lebih lagi, bunuh lebih lagi nak ceritanya. Tu ayat dalam Quran ni. Besar tak besar peran ibu bapa. Lepas pada ibu bapa, kadang-kadang lepas dia mau mati, tak apa, mungkin tak ada dalam tanggungjawab kita. Ada lagi, lepas dia mati pun kita kena laksanakan tanggungjawab kita terhadap kedua orang tua kita. Kena berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lepas tu pula kena pergi sambung silaturrahim. Kepada saing-saing orang tua kita, waris-waris orang tua kita.
Tu di antara benda yang perlu kita buat walaupun mak pak kita telah meninggal dunia. Lepas pada hari tua kita hak terhadap adik-beradik kita. Hak terhadap adik-beradik kita kena baik. Ni balah ke apa? Ke berbuat atas sakoh. Na'udzubillah min dzalik. Orang Singapura lah tak ada. Orang lain. Tu dah balah sama adik-beradik ni. Kalau adik-beradik balah anak saudara lebih lagi. Sebab kau tujuh keturunan. Kalau sama-sama adik-beradik balah dengan orang lain kita tahu. Comel tak comel kita ni tengok kita dengan orang yang paling dekat dengan kita, dengan bini kita ke, dengan tok lelaki ke, dengan adik-beradik kita. Kalau kita dengan adik-beradik kita tak baik dengan orang lain tu kita berlakon lah. Lakon ni. Kalau dengan bini kita tak baik, kita akan nak ke bini kita kecek kat sang bini kita, tiba-tiba kita ketuik luar duk buah di kedai kopi, kita lembut-lembut sangat supaya pondek kecek dengan saing kita, dengar ke kedai kopi ke, tu kita berlakon ya. Hak cerita kita sebenarnya, hak kita sebenar, body kita sebenarnya, kita dengan bini kita dengan tok lelaki kita dengan anak kita. Hak tu body kita sebenar. Hak tu bik luar tu kebanyakan berlaku. Kalau kita baik dengan bini kita, baik dengan anak kita, dengan orang luar, insya-Allah kita akan baik. Perangai kita asal duduk di rumah. Bukan duduk di kedai kopi. Okey. Lepas itu terhadap saudara lagi, terhadap jiran kita. Kalau balas dengan jiran pun berat juga. Itu terhadap saing-saing kita. Terhadap saing-saing kita, terhadap masyarakat dah. Maksudnya hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia. Kena jadi orang Islam yang betul-betul Islam. Jangan balah kita kena suka kalau saing kita ni dapat kebaikan. Ni dak sama-sama kerja jabat. Dulu masuk sekali jabat dak. Lepas tu saing kita naik pakak, kita duduk balah pula. Pandai bodek tu lah ataupun ada kebo tu kau tak ada kebo pak mampu tak naik tu. Alah sombong dah lah ni dulu gak demi naik sekalian kita boleh naik pakak tu gak tu bagus takut naik. Kalau dia takut tak tahu. Deki bala. Sepatutnya kita ni orang Islam ni kan awal sayang kita naik pakak tahniahlah. Allah kawin tu pegmira lah kerana kamu dapat anugerah. Tapi jaranglah ke tu. Jaranglah ke tu. Nak tahu bini ni tak aku masuk sekali duduk kerja. Alah nak mana duk mikir pula. Aku jumpa tok bomo kau macam-macam lah lepas tu pula kita kena sangka baik dengan saing kita. Jangan suka buruk. Sangka baik tu dia. Kata kita kena tutup keburukan dia. Keburukan dia jangan duk kecek keburukan dia. Lepas tu kita sebut benda-benda hak comel dia tu berjuruh baik, pemurah, tak kedekut, kalau bak kedai kat dia tolong bayar tak. Sebut benda-benda hak comel terhadap saing kita. Lepas tu pula kalau ada gapo-gapo hal dia buat salah tu kita buat tak tahulah, kita beri nasihat. Jadi insya-Allah kalau kita buat benda-benda hak royak sani, hidup kita akan senang dan insya-Allah kita akan mendapat husnul khatimah. Insya-Allah. Tu cara kita untuk kita mendapat husnul khatimah. Yang penting kita kena jaga hak kita terhadap Allah, tanggungjawab kita terhadap Allah. Yang kedua, tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri, jangan nyaya ke diri kita. Yang ketiga, kita kena laksanakan tanggungjawab kita terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Banyak lagi nak ceritanya kerana isu dan kita pun tak boleh norma baru, tak boleh lebih pada tapi paksalah terlanjut sikit lah. Okey, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini ada manfaatnya insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang baik itu dari kalimah yang bersendiri. Wallahu wa rasuluhu bari'um min dzalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma musta'an.